Hari ini, pada malam ini, saya akan menginterview beberapa masyarakat majmuk yang berada di Malaysia. Saya akan menanyakan kepada mereka tentang sejarah pembentukan masyarakat majmuk yang terjadi di Malaysia. Okey, saya akan bermula dari pengenalan masyarakat majmuk. Menurut blog Intan Isna yang bertajuk Penjajahan dan Kewujudan Masyarakat Majmuk, masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan berbagai jenis kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina, dan India. Sebelum penemuan tapak biji timah oleh Long Jaafar pada tahun 1848, majoriti penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu, hanya sebilangan kecil orang Cina datang ke Tanah Melayu sebagai pedagang, manakala sebilangan kecil orang India pula bekerja sebagai buruh. Selain itu, pada pertengahan abad ke-19, berlaku penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu, ekoran dasar kolonial British yang membawa masuk kaum-kaum tersebut untuk bekerja di tapak-tapak perlombongan dalam sektor ekonomi. Senario ini didapati berterusan sehinggalah sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, kesan yang sangat jelas melalui dasar rebel British ialah pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Penghijrahan secara besar-besaran ini telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. Kita akan berpindah ke halangan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Pada dasar politik, Encik Fahim sila terangkan dasar politik dan sila Oke, perkenalkan diri anda. nama saya Muhammad Fahim dan halangan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia pada hubungan kepada politik, yaitu halangan daripada segi politik timbul apabila sesetengah kaum tidak mahu menerima kepemimpinan dari kaum lain yang mana pemimpinnya sudah semestinya mempunyai corak kepimpinannya sendiri. Mereka hanya akan berburuk sangka dan sentiasa mencari salah agar dapat dijadikan bahan untuk menampakkan kepincangan kepimpinan. Setiap individu mempunyai pegangan dan prinsip mereka sendiri dan setiap parti dan pemimpin mempunyai agenda mereka sendiri. Jadi itu jalah pendapat saya. Saya Okey, serahkan kepada seterusnya kita akan membicarakan tentang ekonomi. Minta tolong Puan Shannon untuk memperkenalkan diri dan menerangkan ekonomi bagi halangan pembentukan masyarakat majmuk. Nama saya Shannon Teng. Saya akan menerangkan halangan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia dari segi ekonomi. Halangan dari segi ekonomi yang paling nyata ialah perbezaan dari segi pekerjaan, di mana perbezaan ini diwujudkan oleh pihak British melalui pecah dan perintah seperti dinyatakan sebelum ini. Masalah ini telah mewujudkan perasaan curiga dan telah mewujudkan jurang ekonomi antara kaum-kaum terbabit. Akibat daripada dasar yang dicipta oleh British itu, kesannya masih lagi dapat dilihat sampai sekarang di mana sektor perniagaan masih lagi didominasi oleh orang Cina dan kebanyakan orang India masih lagi tinggal di ladang-ladang perbezaan pekerjaan telah membataskan interaksi sosial antara mereka kerana masa banyak diluangkan di tempat kerja dan sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang sama, maka interaksi dan komunikasi hanya berlaku dan berada dengan kaum yang sama sahaja. Itu saja dari saya. Terima kasih Puan Shannon. Kita akan berpindah kepada yang seterusnya iaitu pendidikan atau dikenali sebagai sosial. Saya akan lemparkan percakapan sosial ini kepada Encik Adam. Oke, terima kasih Cik Pipri. Jadi itulah yang akan terjadi kepada ekonomi dan juga politik kita. Kita akan masuk terus kepada kesan kepada sosial kita, yaitu pendidikan.
Jadi pada zaman penjajahan, dasar pendidikan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif, terutama untuk perpaduan dan pelaksanaannya mempunyai banyak kelemahan karena British pada masa itu hanya mementingkan dengan ekonomi dan juga kedudukan sendiri saja. Jadi pihak Inggris juga telah mewujudkan sekolah vernakular Melayu, Cina dan juga Tamil yang sudah pastilah telah menyebabkan masyarakat Melayu. Cina dan India juga dipisahkan untuk mengikut sistem persekolahan dan hubungan antara mereka menjadi semakin renggang. Jadi sekolah-sekolah vernakular ini mempunyai kepentingan tersendiri bagi setiap kaum atau etnik tersebutlah. Masalah untuk membentuk perpaduan menjadi bertambah rumit apabila pihak British tidak memainkan peranan dengan adil, terutama dari segi layanan yang setara kepada semua bangsa dan juga kaum. Itu sajalah untuk kita punya sosial. Jadi kita teruskan kepada implikasi terhadap kemajuan negara lah. Bebek? Oke, terima kasih kepada Encik Adam. Kali ini saya akan berpindah kembali kepada Encik Fahim untuk menerangkan politik, kesan implikasi dari politik. Encik Fahim, dipersilakan. Oke. Terima kasih Encik Fikri. Jadi kita akan tengok implikasi terhadap kemajuan negara bagi politik. So, sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggris berbentuk bebas, yaitu tidak mempunyai sekatan terhadap pemasukan orang asing. Dalam hal ini, Inggris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem pemasukan seperti kontrak dan bebas. Hal ini berbeza dengan tindakan Inggris pada 1930-an, dengan Inggris memperketatkan dan menguatkan dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. Selain itu, Undang-Undang Imigrasi pada tahun 1930-an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke tanah baru seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum Undang-Undang Imigrasi 1930-an disebabkan oleh keperluan Inggris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi merancangkan ekonomi perlombongan dan perdagangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan, kereta api, dan jalan raya. Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan Jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para fungsi gelap maupun majikan. So, dengan wujudnya jabatan ini, bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggris dan ia menunjukkan bahwa seolah-olah kerajaan Inggris menggalakkan kemasukan buruh asing. Ini juga menjelaskan bahwa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggris memastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi tahunan. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undang-undang yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. Dengan keadaan ini bukan sahaja menggalakkan kemasukan asing, tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927 hingga 1932. Orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggris. Oleh itu, merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggris ini membuktikan bahwa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. Dan itu jalan dari saya serahkan kepada Encik Fikri. Terima kasih Encik Fahim atas penerangan Anda dari aspek politik.
sekarang kita akan bermaju kepada aspek ekonomi. Puan Shannon, bolehkah Anda terangkan pasal implikasi ekonomi? Terima kasih kepada Encik Fikri. Saya akan terangkan bahagian implikasi terhadap kemajuan negara bagi dasar ekonomi. Dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas yang berlaku menyebabkan perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Oleh hal ini, pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan biji timah telah banyak berlaku, mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Disebabkan hal ini, maka keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlakulah kemasukan buruh asing. Selain itu, kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha dan strategi untuk memberi peluang kepada pelbagai usaha dan strategi kepada masyarakat Melayu dan Bumi Putra agar bergiat aktif dalam sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi negara kita dilakukan dengan mengambil kira kedudukan masyarakat yang dilihat berperingkat agar lebih seimbang melalui dasar-dasar kerajaan dari dulu hingga sekarang. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada Ibu Fikri. Ya, terima kasih kepada Puan Shannon. Kita akan teruskan lagi acara interview ini kepada Encik Adam untuk terangkan aspek sosial terhadap implikasi pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Oke, terima kasih Encik Fikri. Jadi, untuk kesan kepada sosial, untuk tajuk kita pada hari ini yaitu implikasi terhadap kemajuan negara adalah penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada dasar pendidikan pemerintahan Inggris. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda, Inggris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Sebagai kesan daripada keadaan ini, wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia. Sebagai contohnya, setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Keadaan ini menjelaskan bahwa Inggris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Bagi orang-orang Melayu, ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja secara diri saja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akademik. Walaupun wujud keadaan ini ia dikasihkan kepada anak-anak para bangsawan Melayu saja. Dalam hal ini, keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing karena mereka tahu bahwa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Ini juga menjelaskan lagi bahwa Inggris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah. Jadi selain itu, kerajaan British dalam membina jaringan jalan perhubungan dan pengangkutan seperti jalan kereta api dan jalan raya. Sistem jalan pengangkutan tersebut juga menghubungkan antara ladang getak dan juga lumbung biji timah dengan kilang maupun pelabuhan. Hal ini juga telah menyebabkan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di tanah Melayu. Jadi itu sajalah kesan dari segi sosial kepada implikasi kepada terhadap kemajuan negara. Oke. Jadi saya serahkan semula kepada Encik Fikri. Terima kasih. Oke, sekarang terima kasih kepada Encik Adam, Encik Fahim dan Puan Shannon kerana telah sudi untuk menghadiri interview saya pada hari ini. Saya akan meneruskan dengan kesimpulan. Tuntasnya, kemasukan migran luar ke tanah Melayu pada abad ke-18 telah menyebabkan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, ada tesam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan dan
menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Pada hari ini, masyarakat majmuk di Malaysia telah terjadi secara tidak sengaja pada awal abad ke-19. Lebih 90% penduduk tanah Melayu adalah Melayu, namun pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ekoran daripada dasar liberal Inggris di tanah Melayu. Kemasukan imigran di dunia Melayu meninggalkan banyak kesan, sama ada kesan positif maupun kesan negatif. Ia bergantung kepada cara bagaimana kita melihat dan mentafsir kedatangan mereka. Namun kehadiran masyarakat luar ke tanah Melayu telah mencorakkan perspektif masyarakat Melayu, membentuk budaya baru, mempertingkatkan daya saing dalam sektor ekonomi, melahirkan dimensi baru struktur politik rakyat dan sebagainya. Pada hari ini, masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak sengaja pada awal abad ke-19 lebih. Saya telah terulang skrip saya. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri dari pelbagai etnik yang dikategorikan mengikuti cara hidup, pola penempatan, pekerjaan dan pendidikan. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang paling utama, yaitu Melayu, India dan Cina. Pelbagai etnik yang lain. Akhir sekali, diharapkan kita sebagai rakyat di bawah bumbung Malaysia agar bersatu padu dan mengambil iktibar di atas apa yang rakyat negara kita telah tempuhi di masa yang lepas dan sama-sama kita menjaga apa sahaja yang kita kecapi masa kini. Sekali lagi, terima kasih kepada Encik Fahim, Encik Adam dan Puan Shannon kerana telah mengikuti interview saya kali ini. Sekian dari saya, Muhammad Fikri. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Oke, terima kasih.